Dekat depan saya ni adalah mesin air compressor ataupun dalam bahasa Melayunya mesin pemampat udara. Asasnya mesin ni akan sedut udara yang ada dekat sekeliling ni masuk ke dalam tangki ni. Udara yang masuk ni akan termampat ke dalam tangki ni. Jadi udara yang termampat ni bila dia nak keluar, dia akan keluar dengan laju dan cepat. Yang saya punya ni adalah jenis oilless ataupun jenis oil free ataupun jenis yang silent type. Yang jenis ni dia special sikit sebab dia lebih senyap dan tempoh untuk isi udara dalam tangki ni lebih cepat. Jadi dalam video ni saya nak kongsikan pasal mesin air compressor ni dan kenapa yang jenis ni dia lebih special sikit berbanding yang jenis biasa. Jom. Sebelum tu saya rasa ada baiknya kita kenal dahulu beberapa komponen yang asas yang ada dekat mesin ni supaya kita lebih faham macam mana mesin ni berfungsi. 1 dan 2 ni adalah motor untuk sedut angin masuk ke dalam tangki. Motor ni mainkan peranan penting untuk isi angin ke dalam tangki. Makin power motor ni, makin cepat tempoh untuk isi angin ke dalam tangki. Motor yang jenis ni dia pakai teknologi yang beza sikit berbanding teknologi air compressor yang biasa. Yang biasa kebanyakannya dia pakai piston. Jadi yang pakai piston ni dia bunyi agak kuat sikit. Kuasa untuk satu motor ni adalah 1390 watt. Jadi dua motor ni kali 2. Jadi lebih kurang 2700 lebih-lebih macam tu untuk dua motor ni. Okey, macam mana motor ni berfungsi? Motor ni akan sedut udara dari sini. Dan dalam ni adalah mekanisme untuk sedut hembus udara. Jadi dia akan sedut melalui sini, lalu ikut sini dan masuk ke dalam tangki melalui hos ni. Okey, saya nak buka dia punya ni. Yang ni lubang untuk udara masuk. Dan dalam ni dia ada filter untuk tapis debu-debu halus. Jadi ini adalah lubang untuk udara masuk. Jadi dekat sini hos untuk udara lalu dan masuk ke dalam tangki. Dia ada dua hos untuk satu motor. Bermaksud satu motor ni dia ada dua sistem untuk sedut udara dalam satu masa. Jadi kalau ada dua motor, total 4 sistem untuk sedut udara ni. Yang ini adalah solenoid valve. Dalam bahasa mudah, yang ni untuk buka tutup kita punya pipe dekat sini. Tak nak bagi gas keluar, tak nak bagi gas masuk. Solenoid ni akan dapat isyarat daripada unit yang dekat sini. Ini adalah pressure switch. Fungsi dia untuk putuskan bekalan kuasa bila kompresor ni dah capai tahap tekanan angin yang maksimum. Okey, bila meter ni naik dan capai tahap yang kita dah set, contohnya 8 bar. Jadi dalam ni dia akan tendang, dia akan bagi isyarat untuk berhenti dekat solenoid ni. Okey, yang meter pertama ni, yang besar ni untuk tahu jumlah angin yang ada dalam tangki. Dan yang second ni, meter untuk kawal angin yang keluar daripada tangki. Jadi kita boleh set berapa bar angin nak keluar dekat sini. Nanti saya tunjuk macam mana nak set dia punya meter ni. Setengah mesin, kalau kita nak guna mesin yang tembak paku tu, yang pakai angin, kita kena kawal jumlah angin yang masuk ke dalam mesin tu. Sebab dia ada takat maksimum untuk mesin tembak paku tu bekerja dengan lebih efisien. Tak silap saya, kita perlukan 3 hingga 4 bar untuk paku tu bekerja dengan lebih baik. Jadi dekat sini fungsi dia. Kita akan set contohnya 3 bar yang keluar masuk ke dalam kita punya mesin tembak paku. Jadi mesin tu akan bekerja dengan lebih baik dan kuasa angin yang kita bagi pun dia lebih sempurna. Okey, yang ni adalah tangki dia. Tangki yang ni kapasiti dia 50 liter. Jadi saiz tangki 50 liter ni agak ngam kalau kita buat kerja dekat rumah yang tak heavy duty sangat. Contohnya kita nak tembak paku. Okey, yang dekat bawah ni adalah valve. Valve ni untuk kita buka, keluarkan air yang ada dalam tangki ni. Okey, dari mana pula datangnya air yang ada dalam tangki ni? Setiap udara yang ada dekat sekeliling kita ni mengandungi peratus air yang sikit. Jadi udara ni dia akan sedut masuk ke dalam tangki. Jadi peratusan air yang sedikit tu
Bila lama-lama terkumpul dalam tangki ni, lama-lama akan jadi banyak. Okey, bila dia terkumpul lama-lama, kalau kita tak buang melalui valve ni, lama-lama dalam tangki kita ni akan berkarat. Jadi sebaiknya kita lakukan sebagai rutin untuk contohnya seminggu sekali buang air yang ada dalam tangki ni. Jadi mesin kita akan lebih tahan lama. Jadi settle komponen asas yang ada dekat mesin ni. Saya nak tunjukkan pula berapa lama masa yang diambil untuk mesin ni penuhkan satu tangki ni. Saya nak naikkan dulu switch ni dan saya nak pasang dia punya plug. Saya nak on. Dekat meter ni jarum dia dari kosong. Kita test dari kosong, kita tengok berapa lama masa dia ambil. Saya nak on mesin dekat sini dan saya nak tekan saya punya jam. Okey, masa yang diambil lebih kurang 1 minit 10 saat macam tu. Bagi saya masa yang diambil sangat okey lah untuk tangki yang 50 liter ni. Dan dekat meter saya ni kandungan angin ngam-ngam dekat 8 bar. Dan tangki yang kedua ni untuk kawal berapa bar angin yang keluar agak tinggi. Dalam maksimum dia 8 bar. Jadi saya nak setting, saya nak set kepada contohnya 4 bar. Yang tombol warna merah ni kita boleh pusing kiri dan kanan untuk set berapa kadar angin yang keluar. Dia ada tunjuk indikator plus dan minus. Jadi bila kita pusing arah jam, kita akan tambahkan lagi tekanan. Bila kita pusing lawan arah jam, kita akan kurangkan lagi tekanan. Jadi dalam kes saya ni, saya nak pusing lawan arah jam. Saya nak kurangkan lagi tekanan. Okey, bila saya pusing dekat sini, kita akan kurangkan lagi tekanan. Nanti kita boleh tengok jarum ni akan kurang. Jadi bila dah siap setting dekat sini semua, kita kena lepaskan dahulu angin ni dan tengok jarum ni kembali duduk pada tempat yang kita setting tak. Sebagai contoh, okey, macam jarum saya ni duduk balik tempat yang saya setting tadi. Jadi yang ni adalah bacaan sebenar dia. Jadi kalau bacaan dia lari, kita kena setting balik. Saya dah kosongkan balik angin yang ada dalam tangki ni. Sebab saya nak ukur berapa sebenarnya bunyi yang dihasilkan daripada air compressor ni. Okey, jadi saya nak on mesin ni dekat sini. Kita tengok berapa bunyi yang dihasilkan. Bunyi dia ni sangat-sangat okey bagi saya. Boleh dapat bawah 80 dB kalau jarak dia jauh macam ni. Macam bunyi pump air macam tu. Bunyi dia ni pun lebih kurang kipas dinding saya ni. Jadi saya rasa itu sahaja serba sedikit perkongsian saya untuk mesin air compressor ni. Saya sebenarnya buat masa sekarang tak sempat lagi untuk saya guna air compressor ni secara maksimum. Sebab bengkel saya ni sekarang terbuka. Jadi saya kena selalu ulang-alik bawa masuk keluar mesin ni. Jadi dia agak leceh sikit. Kalau bengkel saya ni dah tutup elok, saya boleh letak dekat bengkel, baru saya boleh guna dengan lebih tenang, lebih cepat dan tak leceh. Dan bagi saya, air compressor yang jenis silent ni ataupun airless, dia lebih sesuai untuk kita yang sukakan kerja DIY, yang nak ada mesin kompresor dekat rumah. Sebab dia tak berapa bising berbanding mesin air compressor yang biasa tu. Dan soalan yang paling popular, ramai orang akan tanya, cukup tak 50 liter ni untuk kita spray body kereta? Okey, jawapannya sebenarnya tak berapa recommend. Untuk kita cat satu body kereta ni, kita perlukan tangki yang besar. Baru motor dia ni tak bekerja dengan lebih keras. Jadi kalau untuk cat body kereta, orang-orang profesional dia tak pakai air compressor yang kecil macam ni.
tak cukup untuk support dia punya kerja. Kalau kita sekadar nak cat kayu, nak cat apa-apa projek DIY, lebih daripada mencukupi. Dan sekarang banyak pilihan yang ada dekat pasaran untuk air compressor jenis oilless. Yang saya punya ni adalah air compressor daripada Arctic. Okey, saya rasa sampai sini saja untuk perkongsian saya. Moga video saya ini bermanfaat, dan sekiranya ada kesalahan dalam video saya ini, mohon perbetulkan. Boleh tinggalkan komen dekat ruangan komen. Kita sama-sama belajar yang mana silap. Okey, jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.